ketenangan serta kelegaan. Hidu, sapu dan urut. Temui Afigol di Pasaraya Maidin, Lulu, Sakan, toko-toko jamu, farmasi dan kedai runcit berdekatan anda. Afigol, lega, segar rasa. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza, ya? Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras Basmati Faiza. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi info real Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. نبينا طه المختار
inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Zaman remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasuki zaman remaja, baginda sallallahu alaihi wasallam mula berusaha mencari rezeki dengan mengembala kambing. Baginda pernah bertutur tentang dirinya, aku dulu mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kira. Selama masa muda baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan memeliharanya daripada perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pemuda-pemuda sebayanya seperti berseronok dan bermain. Baginda pernah bercerita tentang dirinya, aku tidak pernah inginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Ketika itu pun Allah mencegahnya. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya lagi sehingga Allah memuliakan aku dengan risalah kenabian. Aku pernah berkata kepada teman-temanku yang sama-sama mengembala kambing, tolong jagakan kambing-kambingku kerana aku ingin berjalan-jalan di kota Mekah ini. Ketika aku sampai di rumah pertama kota Mekah, aku terdengar nyanyian. Lalu aku bertanya, apakah ini? Mereka berkata, pesta. Lalu aku duduk mendengarnya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup telingaku. Lalu aku tertidur dan hanya tersedar apabila terkena bahang matahari keesokan harinya. Lalu aku pun pulang menemui temanku. Pada malam berikutnya, sekali lagi aku ingin mengulangi perbuatanku. Namun terjadi sedemikian rupa sekali lagi. Setelah itu aku tidak pernah menginginkan keburukan. Gelaran Al-Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesar menjadi pemuda yang dikenali dengan kejujurannya, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai ataupun orang yang amanah. Bagi masyarakat kota Mekah, tidak ada orang yang boleh dipercayai lebih daripada Muhammad Al-Amin ini. Oleh kerana itu, ketika Abu Talib mencadangkan kepada Khadijah binti Khuwailid untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipercayai dalam perniagaannya, cadangan itu terus diterima dengan serta-merta.
Afico, minyak urut aromaterapi yang diperkaya dengan daun bidara, minyak zaitun, minyak kelapa darah, minyak kayu putih dan serai wangi. Memberi kesegaran, ketenangan serta kelegaan. Hidu, sapu dan urut. Temui Afico di Pasaraya Maidin, Lulu, Sakan, toko-toko jamu, farmasi dan kedai runcit berdekatan anda. Afico, lega, segar rasa. Jom ke Little Genius Preschool. Ianya program prasekolah untuk anak-anak berumur 4 hingga 6 tahun. Insya-Allah, anak-anak boleh membaca, menulis, mengira dan bersolat. Berkonsepkan Islamik, Inggeris dan Montessori. Tadika Little Genius turut bekerjasama bersama Helsinki International School Finland bagi cawangan terpilih. Hubungi 012-205-8248 atau layari littlegenius.com.my. Little Genius Go. Bersedekah sebungkus roti tidak menjadikan kita miskin, tidak juga menjadikan kita hidup susah. Sebungkus roti inilah cara kita menjadikan kehidupan warga Palestin, Syria dan Yaman menjadi lebih baik. Ayuh kita membantu dengan sebungkus roti buat Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen Bread for Love, anjuran aman Palestin. Layari laman web www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Afico, minyak urut aromaterapi yang diperkaya dengan daun bidara, minyak zaitun, minyak kelapa darah, minyak kayu putih dan serai wangi. Memberi kesegaran, ketenangan serta kelegaan. Hidu, sapu dan urut. Temui Afico di Pasaraya Maidin, Lulu, Sakan, toko-toko jamu, farmasi dan kedai runcit berdekatan anda. Afico, lega, segar rasa. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman.
الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang pendengarnya rahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah suruh kita bersegera, bersegera menuju keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya kita beroleh syurga yang luas, yang lebarnya sahaja seluas langit dan bumi. Bagaimana? Jadilah orang bertakwa, kerana hanya orang yang bertakwa sahaja layak masuk syurga. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Allah jelaskan dalam ayat selepasnya itu. Maka saya ringkaskan kepada 4 perkara atau 4 P. P yang pertama ialah pemurah. Sentiasalah kita melakukan infak ketika senang maupun susah, ketika bahagia ataupun derita. Pelik bunyinya kalau kita diminta bersedekah ketika susah, namun disitulah letaknya ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi ketika kaya perkara biasa, tetapi memberi ketika susah itu luar biasa. Yang kedua ialah penyabar. Menahan kemarahan. Ketika ia mampu melepaskan kemarahannya, ia menahannya. Ini itu adalah tuntutan bagi orang yang bertakwa. Pemaaf. Orang yang selalu maafkan orang lain. Ramai orang mahu dimaafkan tetapi tidak bersedia memaafkan orang lain. Maka maafkanlah orang lain, tuan-tuan, seperti mana kita mahu kita dimaafkan. Dan yang terakhir, pentaubat. Orang yang segera bertaubat apabila menyadari kesalahan dan dosa yang dilakukan, serta tidak beria-ia melakukan dosa tersebut dan tidak berniat untuk mengulanginya semula. Apa tujuan solat? Kerana Allah. Ya, sebab tu kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau kita kata apa tujuan puasa? Allah perintahkan puasa dengan Allah kata aqimus solah, contohnya dirikan solat. Kemudian Allah perintah puasa, Allah kata kutiba alaikumus siyam. Apa tujuan puasa? Puasa adalah untuk dekatkan untuk kita buat kerana Allah, ataupun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu menafkahkan harta. Maknanya untuk apa kita mengeluarkan zakat? Adalah untuk supaya kita itu melakukannya kerana Allah. Semua ibadat apabila Allah perintah, kita tahu bahawa ibadat itu kerana Allah, tapi Allah tak sebut pun kerana Allah. Allah kata dirikanlah solat, diwajibkan kamu puasa, berilah nafkah apa yang kami rezekikan kepada kamu. Apa saja perintah. Tetapi untuk ibadah haji dan umrah, Allah letak secara jelas apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang wa atimmul hajja wal umrata
lillah. Maknanya supaya kita tahu bahawa dalam banyak-banyak amal kerana Allah, yang Allah perintah Allah tak tulis kerana Allah. Tetapi untuk haji dan umrah Allah bagi tahu supaya kamu lakukan semata-mata kita sempurnakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kota Baru 89.8 FM. Seanggun bidadari menghadapi lahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa, Telekung Raudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan Radio IKIM sebagai teman anda dan terus kita nak bawakan lagi pengajian di petang Selasa ini dalam rancangan Islam Agamaku, dan kita jemput anda untuk sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita sedang bersiaran langsung di situ. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar, kalau ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011290040004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, terus kita nak mengalu-alukan tetamu kita mana yang dah pun ada di talian pada waktu ini. Kita nak bersama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa haluka Doktor? Alhamdulillah, ana bikhairin. Khair. Masya-Allah. Tamam kan? Allah. Amin. Ya, betul. Dan anda yang sedang tonton sekarang boleh sama-sama kita berinteraksi juga mana di ruangan komen tu. Kalau ada soalan dan juga pertanyaan seperti mana sebutkan tadi, boleh berikan saja di beberapa platform kita di situ. Jangan lupa untuk like, komen, share. Itu yang penting sebab kita nak sama-sama memeriahkan lagi majlis ilmu kita pada petang ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini Doktor akan membincangkan tentang topik cinta Nabi bukan lesen berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Doktor, jom kita nak mulakan sedikit mukadimah Doktor dengan tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona, sedang pendengar muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang dianggap mulia kerana di dalam bulan ini pada 1400 tahun dulu berlaku kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadinya kita mengenang bulan Rabiul Awal ni nak mengenang kelahiran, ya, nak mengenang kelahiran yang telah berlaku sekali itu saja sebenarnya. Dia tidak berulang lagi dah kelahiran itu, ya. Dan kita nak kenang, nak ingat sejarah Nabi, nak menyemarakkan perasaan cinta kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengambil
sempena bulan Rabiul Awal ini, maka banyak diadakan maulid dan sebagainya sebagai tanda nak menyemarakkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, cinta kepada Nabi merupakan satu perkara yang besar dan penting dalam agama. Oleh kerana itu, kita baca di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni menggambarkan pentingnya cinta kepada Nabi. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina, atau kama qala. Yang bermaksud seseorang daripada kamu tidak beriman, dalam erti tidak sempurna iman. La yu'minu imanan kamila, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Iman tu ada, tetapi iman tidak sempurna, ya. Kita tafsirkan hadis tu dengan maksud yang sebegitu. Tidak beriman dengan iman yang sempurna oleh seseorang kamu hinggalah diri aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dikasihi daripada kasih kepada anak, kasih kepada ibu bapa, kasih kepada manusia-manusia yang lain. Ya, maknanya kita kasih kepada anak, kita tak ada masalah, memang Allah Taala suruh, agama suruh, tapi kasih kepada Nabi itu lebih besar. Kasih kepada ibu bapa memang agama suruh, tetapi kasih kepada Nabi SAW lebih besar, lebih utama, ya. Jadi ini maknanya kekasih kita, cinta kita kepada Nabi SAW itu dikaitkan dengan keimanan yang sempurna. Ini yang saya katakan satu perkara yang besar, ya, cinta kepada Nabi SAW. Ya, jadi bulan Maulid ini kita nak menzahirkan kasih sayang kepada Nabi, nak menyemarakkan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cumanya kadang-kadang setengah orang tu dalam keadaan dia nak zahirkan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kadang-kadang dibawakan cerita-cerita, riwayat-riwayat yang entah dari mana diambilnya ataupun tak pasti direka cipta dan sebagainya, nak menggambarkan kehebatan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu perkara yang perlu kita waspada. Ya, perlu kita waspada, jangan berdusta atas nama Nabi walaupun nak bawa cerita tu nak tunjuk Nabi hebat. Sebab Nabi tu memang dah hebat dah. Ya, kita tak bawa cerita yang pelik-pelik ni pun, Nabi tu memang hebat. Kita tak bawa cerita menggambarkan kemuliaan Nabi pun, memang Nabi mulia lah. Ya, Nabi sudah mulia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengangkat darjat, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadinya kita jaga, sebab Nabi bagi amaran. Nabi bagi amaran supaya tidak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya bawa satu contoh, ya. Ada lalu 2-3 hari baru ni saya tengok dalam satu rakaman ceramah lah, ya. Satu rakaman ceramah bagaimana begitu indahnya menggambarkan kemuliaan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Nabi ni. Maka dalam petikan ceramah itu, ya, ceramah pendek tu, saya tak tengok the whole ceramah, keseluruhan ceramah tu, satu malam ni cerita dia, satu malam Sayyidatina Aisyah kehilangan Nabi, ya. Dia terjaga tengah malam, tengok Nabi tidak ada, maka Sayyidatina Aisyah pun cari Nabi, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Nabi tengah sembahyang. Habis sembahyang, Sayyidatina Aisyah pun tanya Nabi, pasal apa sembahyang? Maka dalam tu dibagi tahu, dalam ceramah tu lebih kurang lah, ya, bahawa Nabi menyatakan, aku
solat sunat taubat tiap-tiap malam 1,000 rakaat. Tiap-tiap malam Nabi solat malam sebanyak 1,000 rakaat. Jadinya tuan-tuan, ini maknanya orang masyarakat kita ni bila dengar Masya Allah, hebatnya Nabi Muhammad semayang sunat taubat tiap-tiap malam 1,000 rakaat. Di sinilah tuan-tuan, di mana sumber ambilan cerita ini? Dalam kitab hadis mana, dalam kitab sirah mana yang bagi tahu Nabi solat sunat taubat tiap-tiap malam 1,000 rakaat? Kita jangan terpukul, wah hebatnya Nabi, Masya Allah. Bukan. Masalahnya, di mana kita ambil cerita ni? Sebab ini kita nak kata Nabi kata ni, kita nak kata Nabi buat ni. Sebab kita bimbang, kita berdusta atas nama Nabi SAW. Sebab bila kita cari tengok ni, payah nak jumpa ni, tak jumpa. Saya tu cari tengok 2-3 hari tu cari tengok, tak jumpa lagi ni. Tak jumpa lagi. Buka kitab hadis, tak jumpa. Cek dalam internet, ya, tak jumpa juga. Wallahu a'lam lah, ya. Jadi mana sumber ambilan ni? Sumber ambilan. Sebab yang kita tahu Nabi SAW ni semayang sunat taklah sampai banyak rakaat macam tu. Sehingga dalam Sahih Bukhari pun diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang sahihnya, ma kana yazidu Rasulullah fi Ramadan wala fi ghairihi akthara min 11 rak'atan. Rasulullah semayang malam tu bulan Ramadan kah, tak Ramadan kah, tak lebih daripada 11 rakaat. Sehingga para ulama berbeza pandangan, tarawih tu nak semayang 8 kah, semayang 20. Tak apalah, 8-20 tu mana tak jauh mana lah. Dan kata hadis ni kata 11, tak jauh mana lah. Kalau 20 tu ada riwayat yang lain. Tapi sampai 1,000 rakaat ni tiap-tiap malam ni terlalu jauh daripada hadis yang sahih, ya. Jadi sini maknanya kita bimbang, kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Di awalnya kita dapat kefahaman dengan penjelasan mukadimah yang disediakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam, dan kita akan sambung lagi selepas ini dalam tajuk ini, dan kita masih lagi buka ruang peluang untuk anda hantarkan soalan pertanyaan. Terus saja WhatsApp ke talian konti 011290040004. Ya, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja, ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda, ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa berarti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan pribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan pribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja pribadi, dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati.
Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik Idola Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Seanggun bidadari menghadapi lahi, selesa terlekung raudah. Dapatkan Telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Lembah 91.5 FM. Alhamdulillah, kembali lagi bersama rancangan Islam Agamaku dan anda sedang bersama Syafiq Saleh juga Muhammad Jasman menerusi destinasi IKIM, dan kita juga sekarang ini sedang bersiaran langsung di Facebook Latif FM dan juga di YouTube IKIM. Jom kita sama-sama meriahkan juga di platform kuliah online kita di situ. Ya, betul itu. Kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih bersama Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir membincangkan tentang cinta Nabi bukan lesen berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doktor, kita nak sambung lagi Doktor untuk bicara tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi, Nabi solat sunat taubat tiap-tiap malam sebanyak 1000 rakaat. Jadi hadis ni saya bau-bau pendustaan atas nama Nabi. Saya nak confirm tak beranilah, tapi saya nampak sangat-sangat pelik hadis ni termasuk dalam hadis-hadis palsu. Sebab apa? Duk cari, tengok tak jumpa dalam mana-mana kitab lah. Kita pun baca tak banyak lah. Tapi nampak terlalu pelik sangatlah. Jadi ada orang pertikaikan, ada orang kata balik, bukankah Allah Ta'ala maha berkuasa? Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang 1000 rakaat. Ada orang kata macam tu. Bukankah Allah maha berkuasa? Sebagai jawapan balas, kita bukan mempertikaikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi semayang 10,000 rakaat, 10,000, 100,000 rakaat pun Allah Ta'ala boleh bagi. Allah maha berkuasa. Sebagai seorang Muslim yang beriman, kita tidak syak, kita tidak ragu-ragu tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masalahnya, di manakah sumber riwayat yang menyatakan Nabi solat sunat taubat 1000 rakaat? Satu. Jadi ini bukan masalah kuasa Allah Ta'ala, tak ada. Kita nak tahu riwayat mana tu, satu. Yang keduanya, hadis yang sahih menyatakan bahawa Nabi semayang lebih kurang 11 rakaat tiap-tiap malam. Tiap-tiap rakaat hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kan? Mana tarawih tu sampai 20 adalah hadis riwayat tak jauh mana lah. Maknanya kalau ada orang buat ibadat sampai 30 rakaat, 40 rakaat, munasabah lah. Tetapi maknanya contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ini, kalau kita tengok dasar dalam Al-Quran, Nabi ini adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini dasar dalam Al-Quran ya. Sesungguhnya bagi kamu semua, kita ni pada diri Rasulullah, akhlak, perbuatan Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ikutan yang baik. Kita boleh ikut apa yang dilakukan, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadinya, kalaulah riwayat sahih menyatakan Nabi semayang malam 11 rakaat, insya-Allah majoriti kita boleh ikut. Semayang malam 10, 11 dan sebagainya boleh ikut. Kalau Nabi semayang malam 8 pun boleh ikut. Kalau Nabi semayang 15 pun
rakaat boleh ikut. Tapi kalaulah Nabi sembahyang malam sampai 1000 rakaat tiap-tiap malam, majoriti kita tak boleh ikut. Kalau majoriti kita tak boleh ikut, macam mana kita nak jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, ikutan yang baik? Sebab kita tak mampu nak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi situ nampak bahawa penceritaan, cerita bahawa Nabi sembahyang sunat taubat 1000 rakaat tu tak berapa teli, tak berapa kena dengan konsep uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik untuk kita umat Islam. Jadi kita nak kena berhati-hati tu. Ya, saya ada bawa cerita ni ke dalam masyarakat. Bila bawa cerita ni dalam masyarakat, Nabi sembahyang sunat tiap-tiap malam 1000 rakaat tu, dia tengok muka masyarakat, Masya Allah, terpukul. Ya Allah, mulianya Rasulullah, hebatnya Rasulullah. Saya katalah, saya cerita ni nak bagi tahu hadis ni tak betul, hadis ni palsu, kan? Jadi masyarakat yang percayalah, ya, percayalah. Itu keadaan kita sekarang ni mudah percaya. Apa-apa cerita tentang Nabi mudah percaya. Kita tidak melihat riwayat-riwayat dan sebagainya. Sebab itu kita, kalau benda tu benda yang makruf, telah kita ketahui, tak ada masalah. Tak ada masalah, ya. Misal kita kata Nabi makan buah tamar. Nabi makan buah tamar. Tak payah bawa hadis pun tak apa dah, memang confirm dah Nabi makan buah tamar. Sebab Nabi duduk Mekah, duduk Madinah, itu kawasan buah tamar banyak. Ya, memang Nabi makan buah tamar. Tapi kalau ada orang bawa cerita, ya, cerita maulid lah contohnya, masa cerita maulid tu bawa cerita satu hari Nabi makan buah durian di 24. Satu hari Nabi makan buah durian di 24. Yang tu kita nak kena persoal, di mana sumber cerita ini? Di mana sumber cerita ini? Dalam kitab mana? Kitab hadis ke, kitab sirah ke? Apa-apa kitab lah kita nak tengok. Pasal pelik sangat cerita ni. Ya, cerita Nabi makan buah durian ni, ya, pelik sangat ni. Pasal tak ada tempat tu. Dia memanglah cerita Nabi, cerita Maryam tu ada dia Allah Ta'ala bagi buah, kan, buah musim panas, musim sejuk, kan, musim panas ada buah musim sejuk ada buah musim panas. Tapi cerita tu ada sumbernya di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis, kan, dalam riwayat, kan. Ini cerita kita Nabi Masya Allah satu hari makan buah durian di 24. Kita nak kena waspada. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita terlalu berlebih-lebihan, ya, sehingga sampai kita berdusta atas nama Nabi SAW. Di sinilah kita nak kena pegang betul-betul apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku, nama Nabi, dusta atas nama Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempatnya daripada neraka, ya. Karena bila kita nak faham agama, tapi kita bawa cerita mengarut tentang Nabi, cerita tak betul tentang Nabi, makna kita telah merosakkan nama Nabi, kita telah merosakkan agama Islam. Kita merosakkan nama Nabi, kita telah merosakkan agama Islam. Itu kita nak kena jaga betul-betul. Sebab Nabi ni, apa yang Nabi sabda, apa yang Nabi buat, itu adalah nak menerangkan tentang Islam. Jadi kalau kita berdusta atas nama Nabi, dosa besar, dan kita telah menconteng arang ke atas wajah Nabi, ke atas wajah agama Islam itu sendiri, ya. Baik, itu satu contoh, dua contoh, ya. Nabi sembahyang sunat taubat 1000 rakaat tiap-tiap malam. Saya nampak ini satu cerita yang palsu. Yang keduanya, kalau bawa cerita Nabi makan buah durian di 24, ya, biasanya makan buah tamar ni 24, ya, maka itu pun satu bentuk pendustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu dia. Dan kita sedang juga menerima soalan-soalan dan juga pertanyaan, seperti ada sahabat kita juga Mona hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Mungkin ada yang boleh dibacakan, Mona? Ya, ada soalan dari Negeri Sembilan bertanya, macam mana pula kalau seorang amal hadis palsu sedang dia tak tahu adakah amalnya diterima? Dan untuk ini kita akan berehat seketika, jawapan insya-Allah selepas ini bersama doktor. Dan untuk para pendengar, setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
zaman kanak-kanak Rasulullah SAW. Selepas dilahirkan, baginda telah dibawa ke pendalaman Bani Sa'ad kerana sudah menjadi tradisi orang-orang Arab akan menghantar anaknya untuk disusukan. Baginda diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama Khalimah binti Abu Zu'aib ataupun dikenali dengan nama Halimatus Sa'diyah. Semasa baginda SAW dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad, waktu itu kemarau sedang melanda menyebabkan ladang-ladang pertanian dan ternakan menjadi kering. Tidak lama selepas baginda menyusu di situ dan tinggal bersama Halimah, maka tanaman-tanaman kembali menghijau. Kambing-kambing pulang ke kandang dengan perut yang kenyang dan syarat dengan susu. Semasa berusia 12 tahun, baginda SAW mengikut bapa saudaranya pergi berniaga ke Syam. Baginda dan rombongan perniagaan daripada Mekah bertemu seorang rahib agama Nasrani yang digelarkan Bukhairah kerana ilmunya yang sangat luas, namun nama sebenarnya adalah Jurjus, ataupun setengah pendapat mengatakan bahawa Jurjis dia juga pernah memegang jawatan ketua padri di Konstantinopel di bawah pemerintahan Rom. Suatu hari rahib Bukhairah menabuhkan punggungnya sambil bersandar. Dia melepaskan pandangan yang jauh ke tengah-tengah padang pasir. Kenapa entah tiba-tiba dadanya berdebar kencang. Tiba-tiba kelihatan di kejauhan kepul-kepul debu padang pasir menandakan ada sekumpulan pedagang menghampiri biaranya. Namun sekali lagi dadanya kembali berdebar. Dengan sabar dia menunggu rombongan tersebut. Sedang asyik menanti terlihat olehnya suatu keganjilan berlaku, iaitu rahib tersebut merasa tidak puas hati dan naik ke tempat tinggi untuk mengamati keganjilan yang sedang dilihatnya. Suatu keajaiban yang berlaku ialah dia melihat ada setumpuk awan nipis mengiringi rombongan tersebut dan berkata, "Ya Allah, ini salah satu tanda daripada tanda-tandanya. Pasti dia, iaitu baginda SAW bersama rombongan tersebut." Kuala Terengganu 100.2 FM. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita boleh sama-sama berinteraksi. Bagi anda yang nak sampaikan soalan dan juga pertanyaan, boleh juga hantarkan ke talian WhatsApp Kondi 0112900404. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, pencerakanan dari Universiti Putra Malaysia. Ya, Alhamdulillah. Dan masih bincangkan tentang cinta Nabi bukan lesen berdusta atas nama Nabi SAW. Dan sebelum kita ambil soalan, mungkin ada sambungannya daripada doktor, silakan. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Antara perkara yang perlu kita waspada juga, kadang-kadang dakwaan bahawa Nabi SAW hadir pada majlis tertentu dalam maulid yang tertentu. Ya, kadang-kadang disediakan kerusi khas. Kenapa kerusi khas ni? Kerusi ni untuk Nabi, pasal Nabi nak datang malam ni. Kerusi ni tambah lagi sikit pasal Sayyidina Abu Bakar nak datang, Sayyidina Umar nak datang, ya. Yang ni pun tuan-tuan kita perlu waspada. Kerana pegangan kita adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, ya, istihsan, saddul dhara'i' dan sebagainya, dalil-dalil syarak yang diuraikan oleh para ulama yang mu'tabar seperti Imam Empat, Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, ya. Jadi, adakah perkara ini ada asasnya di dalam Al-Quran, ada asasnya dalam hadis, ada ijma' para ulama, qiyas dan sebagainya. Ya, kita nak sumber tu, ya. Jadi kalau ada dakwaan yang sebegitu, kita kena waspada. Sebab itu sepanjang saya sambut maulid dengan orang tua dulu, tak ada lagi lah, ya, orang tua dulu menyatakan, ya, Nabi datang malam ni, ya, tak ada, ya. Kita buat majlis ilmu, kita berselawat, kita marhaban dan sebagainya, sekadar itu saja. Jadi kalau ada dakwaan tu, dakwaan tu berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang tu nampak sungguh sekalipun, diam. Jangan ceritakan kepada
kepada masyarakat kerana ia akan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Kalau dia kata dia nampak Nabi, diam, jangan ceritakan kepada masyarakat, ya. Itu kita kena jaga sebab maslahah masyarakat, majoriti masyarakat perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi sebab itulah kita perlu tengok kalau orang mudah dakwi pasal Nabi datang dan sebagainya, Allahu Akbar. Ini akan menimbulkan fawda, akan menimbulkan kekeliruan, akan menimbulkan ketidaktentuan dalam masyarakat Islam, bahkan dalam agama Islam itu sendiri, ya. Itu antara perkara yang perlu kita waspada, ya. Dan kadang-kadang ada juga bawa hadis-hadis yang pelik, ya. Saya baru ni ada orang bawa satu hadis, ya. Satu hadis, ya, iaitu hadis minum Starbucks. Dia kata ada hadis berbunyi, sesiapa yang minum Starbucks maka diampunkan dosa-dosanya. Siapa yang minum Starbucks diampunkan dosa-dosanya. Hadis Nabi katanya. Hadis Nabi minum Starbucks. Saya pun macam mana minum Starbucks ni boleh diampunkan dosa? Dia kata begini, bila minum Starbucks kita tak lena. Bila tak lena malam tu, jadi kita dapat pahala orang qiyamul lail. Otomatik dapat pahala qiyamul lail. Ya, katalah kita minum Starbucks tu pukul 10 malam, 9 malam, tak lena tu sampai pukul 4 pagi, 5 pagi, surah dikira pahala qiyamul lail. Walaupun kita tak sembahyang sunat, walaupun tak baca Quran, walaupun tengok bola. Ya Allah, kata ini dah dusta ni. Kalau nak kata siapa minum Starbucks, tak apalah, tak ada masalah. Guna Nabi bersabda. Nabi bersabda. Itu yang, jadi kita nak kena jaga-jaga keaslian, kemurnian, kesucian agama kita. Salah satunya, jangan atau tidak boleh sama sekali kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dia. Kena berhati-hati, dalam satu hujahan hadis tu, kalau kita lihat tak pasti tu, kita rujuk dulu pada ahlinya, pada orang yang mengetahui, pakarnya. InsyaAllah semoga dapat memberikan jawapan, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini di talian konti 0112900404 ada soalan doktor yang bertanya dari Negeri Sembilan, macam mana pula kalau seorang amal hadis palsu sedangkan dia tak tahu adakah amalnya diterima? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan tadi, seseorang Muslim beramal dengan hadis palsu sedangkan dia tidak mengetahui. Apabila sepatutnya sebelum beramal itu pastikan dahulu itu yang terbaiklah, ya. Satu. Yang keduanya, ancaman di dalam hadis Nabi SAW ialah sengaja. Kerana disebut dalam hadis mutawatir itu muta'ammidan, man kazaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja. Jadi penanya tadi dia kata dia beramal tapi tidak mengetahui bahawa hadisnya itu adalah palsu, maka dia tak termasuk dalam ancaman hadis ni, ya. Kemudian masalahnya, adakah amalan itu diterima? Tengok dulu, ya. Kemungkinan amalan itu amalan yang baik, amalan yang soleh, cuma hadisnya palsu. Contoh, ya. Contoh, ada orang kata begini, ya, tuan-tuan, Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berselawat dalam hal keadaan memakai baju Melayu dan bersamping, maka diberi pahala 10 kali selawat daripada Allah. Orang tu tambah sikit. Dalam hadisnya, siapa selawat ke atas aku sekali, Allah balas 10 kali. Itu dalam hadis yang sahih. Siapa selawat ke atas aku sekali, Allah selawat 10 kali, Allah balas 10 kali. Hadis palsunya dia tambah sikit. Siapa selawat ke atas Nabi sekali dalam keadaan pakai baju Melayu samping, Allah balas 10 kali selawat. Allah balas balik. Dia pun pakailah baju Melayu pakai samping, barulah selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, barulah selawat. Dia pegang hadis tu, pakai baju Melayu samping. Ya, hadis palsu. Hadis yang betulnya
Siapa yang selawat ke atas aku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali, Allah balas balik. Tapi ada pemalsuan sikit, tambah pakai baju Melayu samping. Dia tak tahu. Dia beramal. Amal tu tak ada masalah. Pasal apa? Pasal amalan selawat tu memang ada. Amal ada. Kan? Kemudian dia sebarkan. Dia kata, pakai baju Melayu dah. Pasal ada hadis. Dia ceramah beritahu selawat pakai baju Melayu. Sambil dia beritahu. Dia tak tahu kata hadis tu palsu. Dia tak sengaja. Tapi kalau dia mula tahu kata hadis tu palsu, dia sebarkan. Itu baru sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang hadis tu palsu, tapi amalan tu tak ada masalah. Amal tu memang betul. Amal tu amal soleh, ya. Siapa baca Quran surah sekian-sekian diberi pahala begini-begini. Hadis tak ada. Hadis palsu, kan? Tapi kalau dia baca Quran, dia dapat pahala. Jadi kita sekarang nak jaga supaya kita tidak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu dia. Jelas apa yang kita bawakan perbincangan berkaitan dengan tajuk ini. Dan doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit doktor, kata-kata akhir kesimpulan dalam tajuk ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam topik kali ini saya pesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua umat Islam agar berhati-hati untuk menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin sayang kepada Nabi, ikhlas dan sebagainya, tetapi dia bukanlah satu kebenaran, bukanlah satu lesen, ya. Kasih sayang kepada Nabi bukanlah satu lesen untuk kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak boleh? Kerana Nabi tak benarkan, kerana dia merosakkan nama Nabi, merosakkan hadis Nabi, merosakkan agama Islam, merosakkan keaslian agama Islam. Ya, katalah kita sebut satu kelebihan, satu fadilat, tiba-tiba tidak sebagaimana yang dijanjikan. Maka situ orang nampak Nabi Muhammad berdusta. Orang nampak Allah Ta'ala berdusta. Sedangkan kita yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jaga betul-betul lah. Ya, kita jaga betul-betul nama Nabi. Kita tidak berdusta atas nama Nabi walaupun kita sangat-sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, berhati-hati dalam kita mengeluarkan sesuatu perkara. Kalau tak tahu, lebih baik kita tambahkan ilmu, tanya orang yang lebih faqih dalam bidang tersebut, insyaAllah. Semoga dapat memberikan panduan dalam hidup kita. Dan ingat, jangan berdusta. Itu penting tu, insyaAllah. Semoga memberi manfaat. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan di akhirnya kita terima kasih kepada Dr. Nizam Abdul Qadir. InsyaAllah doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda juga yang tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan teruskan untuk like, komen, share supaya kita dapat lagi berikan manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekom Raudah. Dapatkan Telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa Telekom Raudah. Dapatkan Telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Kota Baru 89.8. Konsert Nasyid Legenda menampilkan Hijaz, Rabbani, Nazri Johani, Akil Hai, Intim, Syahid dan ramai lagi dalam persembahan istimewa Nasyid Nostalgia Terulung Sepanjang Zaman pada 29 Oktober 2022 jam 9 malam di Dewan Civic MBPJ. Dapatkan tiket anda di ilasutickets.com. Konsert Nasyid Legenda #Kembali Bersinar dibawakan oleh Intim Records.
Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Afrigo, minyak urut aromaterapi yang diperkaya dengan daun bidara, minyak zaitun, minyak kelapa darah, minyak kayu putih dan serai wangi. Memberi kesegaran, ketenangan serta kelegaan. Hidu, sapu dan urut. Temui Afrigo di Pasaraya Maidin, Lulu, Sakan, toko-toko jamu, farmasi dan kedai runcit berdekatan anda. Afrigo, lega, segar rasa. Realisasikan impian BMW anda di pameran Joy Meets You, anjuran Ingress Auto Bandar Puteri Puchong. Nikmati tawaran menarik, rebatan eksklusif serta servis percuma dengan jaminan 5 tahun. Segalanya menanti anda di IOI City Mall Putrajaya dari 12 hingga 16 Oktober 2022. Ingat BMW, ingat Ingress Auto. Tertakluk pada terma dan syarat. Anda mahu mengerjakan umrah dan mencari pakej umrah yang berbaloi? Cubalah pakej umrah Al-Afiyah. Perjalanan kereta api ke Mekah hanya 2 jam setengah. Dengan harga dari RM7,290, anda dapat mengerjakan umrah termasuk pakej kereta api Mekah dan Madinah. Maklumat lanjut 010 2658 600 010 2658 600. Al-Afiyah, mesra dan mudah. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Lembah Kelang 91.5 FM. Jika anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan anda. Janganlah anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah